Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Segalanya serba tidak menjadi buat kami, kata Luis Enrique. Luis Enrique memberikan kenyataan selepas peletakan jawatannya sebagai pengurus pasukan Sepanyol, memberikan sedikit ulasan perlawanan terakhir mereka bertemu Morocco yang menyebabkan mereka tersingkir daripada Piala Dunia kali ini, dengan menyifatkan yang segalanya seperti menuju ke neraka. Mereka sepatutnya memerlukan 90 minit sahaja untuk merancang segalanya, tetapi apabila permainan sudah melebihi 90 minit, dia dapat merasakan yang mereka sebenarnya bermain tidak cukup baik semasa menentang Morocco. Dia bagaimanapun cuba kekal tenang dalam usaha untuk meyakinkan anak-anak buahnya supaya mendapatkan gol pada 30 minit masa tambahan, tetapi segalanya serba tidak menjadi. Kami mempunyai ramai pemain muda berbakat di bahagian tengah dan serangan, tetapi masih gagal untuk menembusi barisan pertahanan Morocco yang begitu tebal dan berdisiplin menyerap segala import yang diberikan anak-anak buahnya. Morocco sememangnya layak untuk berada di mana mereka sudah berada sekarang, kerana kepelbagaian corak permainan yang ditunjukkan oleh setiap jurulatih itulah yang membuatkan bola sepak itu sangat seronok untuk ditonton, ujarnya sebelum mengakhiri temubuan. Saya berharap dia akan kembali dengan lebih kuat daripada sebelum ini, kata Ronaldo di 5. Ronaldo Luis Nazario di 5 ataupun lebih dikenali sebagai R9 berharap yang Neymar akan kembali dan menjadi lebih baik selepas mereka tersingkir pada peringkat suku akhir di tengah Croatia melalui sepakan penalti tempoh hari. Neymar dilihat begitu emosi selepas pasukannya itu tewas kerana dia merasakan yang Piala Dunia edisi kali ini adalah Piala Dunia terakhir untuknya. Dia yang diletakkan dalam kedudukan kelima dalam senarai pemain yang akan mengambil sepakan penalti tidak sempat melakukannya selepas rakan sepasukan Rodrigo dan juga Marquinhos gagal menyempurnakannya. Ronaldo yang memenangi kasut emas pada edisi 2002 yang juga menjadi edisi terakhir Brazil menjualang Piala Dunia, dan tahun ini Brazil dilihat berpeluang cerah untuk melakukannya, tetapi nasib tidak menyebelahi mereka. Dia berkata lagi yang dia sudah pun merasa apa yang dia rasa sekarang ini dahulu, dan semestinya kita masih ada masa untuk memperbetulkannya pada masa yang akan datang. Dia masih muda dan sudah pasti akan ada satu lagi peluang untuknya bermain dalam Piala Dunia. Berharap mereka berjaya untuk membawa pulang Piala Dunia ke-6 mereka. Saya tidak bercakap dengan sahabat saya di Argentina sebelum pertemuan kami di separuh akhir nanti, kata Ivan Perisic. Pemain bintang serba boleh Croatia, Ivan Perisic, memberitahu media yang dia tidak bercakap dengan bekas rakan sepasukannya semasa dia bermain di Inter Milan sebagai salah satu cara mempersiapkan diri menjelang pertemuan mereka, iaitu Croatia dan juga Argentina di separuh akhir nanti. Dia menganggap yang ini adalah masa yang sangat krusial buat mereka untuk mencipta sejarah tersendiri untuk mara ke final 2 kali berturut-turut selepas edisi 2018 yang lalu. Mereka akan bekerja keras dalam perlawanan ini kerana Argentina yang masih lagi segar sebagai pemenang Copa America bukanlah calon-calon pasukan, walaupun mereka terciduk semasa perlawanan pertama mereka ketika menentang Arab Saudi. Dia yang berkawan rapat dengan Lautaro Martinez semasa di Inter Milan dan kini bersama Romero di Spurs merupakan salah satu cabaran juga menentang kawan sendiri, tetapi sebagai seorang yang profesional dia sudah pasti dapat melakukannya. Wilton Sampaio mungkin dipilih menjadi pengadil di final nanti. Pengadil Wilton Sampaio mungkin akan dipilih menjadi pengadil perlawanan akhir nanti, walaupun sedang berdepan dengan beberapa kritikan keras mengenai prestasi kepengadilannya semasa mengadili perlawanan suku akhir England berhadapan dengan Perancis tempoh hari. Dia yang berasal daripada Brazil itu merupakan antara pengadil yang masih berada di Qatar pada 4 perlawanan terakhir di kejohanan kali ini. Sampaio teruk dikritik kerana gagal memberikan beberapa sepakan percuma selepas Bukayo Saka dilihat kerap kali dikasari. Harry Maguire juga menjadi antara pengkritik yang menyifatkan pengadil itu telah membuat keputusan yang meragukan. Kalau kalah semua salah ref, tapi bila menang tak ada pula nak sebut nama ref tu. Tapi kalau sebut juga orang ingat kita yang banyak dia pula. Ini adalah peluang terakhir untuk Messi menang Piala Dunia. Ini merupakan peluang terakhir untuk memenanginya sebelum dia mengucapkan selamat tinggal kepada dunia bola sepak antarabangsa. Sekiranya dia berjaya melakukannya kali ini, sudah pasti dia akan mengatasi pencapaian Cristiano Ronaldo yang sudah pun tersingkir daripada kejohanan. Argentina berada di landasan yang terbaik untuk melakukannya pada edisi kali ini kerana pasukan yang dibarisi kali ini adalah antara yang terbaik selepas mereka berjaya menjulang Copa America pada edisi yang lepas. Messi yang kini sudah pun berusia 35 tahun masih berada dalam keadaan yang terbaik untuk membawa Argentina ke final selepas mereka berjaya menewaskan Croatia di separuh akhir nanti. Messi bakal menyamai rekod penampilan Lothar Matthaus dalam Piala Dunia iaitu 25 penampilan, dan jika dia berjaya menjadikan 1 gol, dia akan mengatasi rekod jaringan yang sedang dipegang oleh Gabriel Batistuta iaitu sebanyak 10 jaringan. Ini merupakan momen terindah sepanjang karier saya, kata selaku Dali. Dia mengambil alih Croatia di saat mereka dalam situasi paling kritikal, kini berada di kemuncak kejayaan mereka secara berpasukan selepas berjaya berada di semifinal 2 kali berturut-turut, dan jika pasukannya berjaya menewaskan Argentina dan mara ke final, lagi satu sejarah bakal tercipta nanti. Dali yang dipilih untuk menjadi jurulatih Croatia pada Oktober 2017. Ketika itu, mereka berada dalam bahaya kemungkinan untuk tersingkir dari ke Piala Dunia 2018. Dia juga seperti bermimpi kerana sebelum ini dia bersusah payah untuk membawa Croatia ke Piala Dunia 2018, tetapi sedar-sedar
besar, dia sudah berada di final menentang Perancis. Walaupun tewas, itu merupakan antara momen terhebat dalam kejayaan dia sebagai pengurus Croatia. Misi kali ini sedikit berbeza daripada 2018 kerana expectation daripada persatuan dan penyokong sudah tinggi, dan jika mereka gagal marah ke final untuk edisi kali ini pun, itu sudah cukup membanggakan semua pihak. Jika ini adalah mimpi, sudah pasti ini mimpi paling indah yang dia pernah alami. Tambah pengurus itu lagi. De La Fuente sudah bersedia untuk cabaran bersama Spanyol. Luis De La Fuente yang baru saja mengambil alih tugas pengurus daripada Luis Enrique dilaporkan sudah bersedia untuk menggalas cabaran baru bersama skuad Spanyol itu. Dia berasa sangat yakin untuk membawa kembali Spanyol ke landasan sebenar selepas gagal mendapatkan sebarang kejayaan dalam tempoh sedekat. Pengurus yang berusia 61 tahun itu bahkan memulakan cabaran dengan kejohanan Euro 2024 yang akan berlangsung di Jerman dengan meletakkan sasaran sekurang-kurangnya semifinal untuk pasukan Spanyol. Dia berkata yang dia akan menggunakan lebih pemain muda dan akan memanggil beberapa pemain veteran dalam usaha untuk mengimbangi pengalaman dan kebolehan dalam pasukannya nanti. Manchester United try market. Manchester United cuba memberikan tawaran 90 juta euro kepada RB Leipzig bagi mendapatkan pemain pertahanan tengah Croatia, Joško Gvardiol. Tawaran tersebut bagaimanapun sudah awal-awal lagi dipadamkan oleh Chelsea yang telah memberikan tawaran sebanyak 95 juta pound, dan Manchester City juga telah mengeluarkan tawaran sebanyak 100 juta euro. Real Madrid juga sudah berada dalam persaingan untuk mendapatkan pemain tersebut. Paris Saint-Germain masih berminat dengan Marcus Rashford. Paris Saint-Germain masih menaruh minat untuk mendapatkan penyerang Manchester United itu, iaitu Marcus Rashford. Erik ten Hag bagaimanapun mengesahkan yang pihak mereka telah mencetuskan klausul kontrak 1 tahun yang terdapat dalam perjanjian mereka sebelum ini. Manchester United yang sedang mengalami krisis di bahagian serangan selepas pemegian Ronaldo sudah pasti tidak akan melepaskan pemain penyerang dalam masa terdekat ini. Juventus cuba naikkan harga tawaran untuk pemain Chelsea. Juventus mungkin akan menjual 3 orang pemain mereka bagi memberikan ekstra dana kepada mereka dalam usaha untuk mendapatkan pemain tengah Chelsea, iaitu Mason Mount. Kontrak pemain tersebut akan tamat pada musim panas 2024 nanti, dan beberapa kelab sudah pun menunjukkan minat bagi mendapatkannya. Dia dilihat mengalami sedikit penurunan prestasi setakat ini bersama Chelsea dan juga England, dan diharap akan melakukan perubahan sekembalinya daripada Piala Dunia nanti. Gonzalo Ramos berharga tidak kurang daripada 103 juta pound. Benfica sudah pun memberikan amaran kepada mana-mana kelab yang ingin memiliki pemain penyerang mereka, iaitu Gonzalo Ramos. Mereka perlu mencetuskan release clause pemain tersebut yang bernilai 103 juta pound yang berada dalam perjanjian sebelum ini. Manchester United dan juga Newcastle dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain itu, tetapi bukan setinggi yang telah dikeluarkan oleh Benfica itu. So, itulah berita untuk kali ini, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.